Sabar tak start lagi. Oh, dah record. Sama kita nak. Okey, jap. Okey, jom start. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari pulau utara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uhwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum remaja bersama saya Muhammad Iman Dihiauddin bin Ismail pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini iaitu cabaran akidah semasa. Seperti yang kita sedia maklum, akidah Islam adalah keyakinan yang bersumberkan ilmu dan makrifat. Ia sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Iman ialah makrifat yang menjadi keyakinan. Oleh itu, ia bukan keyakinan yang membuta tuli, tetapi keyakinan yang bersumber daripada ilmu. Kerana itu, akidah Islam adalah akidah ilmu. Di dalam Al-Quran, Allah SWT memberi pembandingan kalimat tayyibah, iaitu kalimat tauhid la ilaha illallah seperti akar tunjang yang teguh, sebatang pokok yang baik yang tidak mudah dicabut atau digoyang angin. Maksud ayat, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah mengemukakan suatu perbandingan, iaitu kalimat yang baik adalah sebatang pohon yang baik yang akar tunjangnya tetap teguh. Begitulah akidah kepercayaan umat Islam yang sewajarnya mempunyai kekuatan dan keyakinan yang teguh dan sedikit pun tidak keraguan kepadanya. Namun zaman sekarang di mana maksiat berlaku secara berterusan dan dijadikan rutin adalah perkara biasa. Kaedah ini menunjukkan bahawa betapa mudahnya runtuh akidah seseorang umat. Hadirin yang dihormati, mari saya memperkenalkan dengan ahli panel yang akan mengupas dengan lebih mendalam tentang tajuk kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya ahli panel pertama iaitu Nur Sarjana binti Johari. Ahli panel di sebelah kiri saya ialah ahli panel kedua iaitu Nur Afika Akila binti Muhammad Zain. Usai salam perkenalan, bersama semua ahli panel, kembali kita dalam topik forum kita iaitu cabaran akidah semasa. Nur Sarjana binti Johari, apa pendapat anda tentang cabaran akidah semasa? Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu, berhormat kombinasi intelektual, kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati sekalian. Definisi akidah ialah kepercayaan terhadap Allah sebagai Rabb dan Ilah serta beriman dengan nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Selain itu, akidah batil ialah beriktikad atau percaya sesuatu yang bercanggah dengan nas syarak dari Al-Quran dan Sunnah. Ia juga merupakan aliran yang bercanggah dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang ciri-ciri akidah benar dalam Islam. Yang pertama, percaya kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, qada dan qadar. Kedua ialah akidah yang berlandaskan dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang menjadi asas agama Islam. Sudah terbukti bahawa umat Islam perlu yakin dengan kewujudan Allah dengan terbukti adanya alam semesta dan mengagungkan akan kekuasaannya. Contohnya, kejadian langit dan bumi, kejadian siang dan malam. Ketiga ialah mempercayai rukun iman serta keseluruhan iaitu beriman kepada Allah. Dengan itu, umat Islam perlu memperbanyakkan ilmu agama agar iman bertambah mantap dan tidak menyimpang dari ajarannya.
Contohnya, melakukan amalan soleh seperti solat, bersedekah, berzikir, dan meyakini bahawa Allah itu tiada penciptanya. Keempat ialah kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam perlu membuat sesuatu keputusan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukan berdasarkan akal semata-mata. Contohnya, mengikut ajaran berdasarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Saya harap semua faham dan menghayati ciri-ciri akidah benar ini. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan tentang ciri akidah yang benar. Sekarang kita pendengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua tentang ciri akidah batil pula. Dipersilakan ahli panel kedua kita iaitu Nur Afika Akila binti Muhammad Zaid. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis, Encik Iman Diaudin bin Ismail. Di sini saya ingin mengupas sedikit sebanyak tentang ciri-ciri akidah batil. Pertama ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik dan menyekutukan Allah. Terdapat segelintir umat Islam percaya akan perkara-perkara khurafat ini dan mereka lebih yakin akan ilmu-ilmu sebegini yang boleh membawa keuntungan dari hasil yang cepat. Contohnya seperti percaya kepada bomoh untuk mendapatkan kemewahan dan mengamalkan ajaran nenek moyang mereka yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri kedua ialah kufur, iaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya kufur akbar, iaitu kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama, dan kedua kufur asghar, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Ciri ketiga ialah mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang berubah-ubah kerana hanya bertaklid, iaitu tanpa mengetahui dalil dan keterangan. Umat Islam hanya bertaklid, iaitu menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Contohnya, ajaran yang dibawa oleh mazhab Mu'tazilah. Alhamdulillah, sungguh berguna maklumat yang ahli panel kita telah sampai. Mari kita teruskan lagi dengan perbincangan forum kita pada hari ini. Panel kedua, silakan. Maaf atas masalah tadi, line saya tak ada. Izinkan saya meneruskan forum kita. Semestinya hadirin sekalian mahu tahu tentang faktor yang menyebabkan penyelewengan akidah. Oleh itu,
saya ingin menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan penyelewengan akidah umat Islam. Pertama ialah kejahilan terhadap prinsip-prinsip asas akidah yang benar. Umat Islam zaman kini kurang diberikan perhatian dan tidak mahu tahu atau ambil berat tentang agama Islam. Mereka juga tidak memandang berat terhadap prinsip asas akidah yang benar dan tidak mengerti perkara yang bertentangan dengannya. Seterusnya, terlalu taksub terhadap ajaran yang dibawa oleh nenek moyang. Hal ini kerana ajaran nenek moyang mereka adalah tidak salah, tapi tidak salah diamalkan oleh suatu masyarakat tersebut, tapi haruslah juga berdasarkan ajaran bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Keterlaluan taksub ini boleh membawa terjadinya kufur. Selain itu, membuat sesuatu secara taklid juga membuat sesuatu secara taklid. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Setiap pegang pada suatu perkara itu perlulah kepada penelitian dan pemerhatian agar tidak terpesong dari akidah yang benar. Saya rasa itu saja untuk sekarang. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita iaitu Nur Afika Akila binti Muhammad Zaid. Mari kita teruskan dengan ahli panel pertama iaitu Nur Sazana binti Johari. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya ingin meneruskan dengan memberi hadirin cara untuk mengatasi penyelewengan akidah ini agar kita tidak terpesong dari menjadi golongan umat yang runtuh akidahnya. Cara yang pertama ialah memberikan didikan agama yang sempurna sejak kecil lagi. Hal ini supaya dapat membezakan akidah yang benar dan akidah yang batil. Cara yang kedua ialah seluruh umat Islam beribadah kepada Allah. Hal ini akan menguatkan lagi keimanan kita terhadap Allah supaya tiada keraguan terhadapnya. Contohnya solat, berzikir, bersedekah dan membaca Al-Quran. Cara yang ketiga ialah menguatkuasakan undang-undang kepada mereka yang menyebarkan ajaran bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebagai umat Islam perlu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dengan berita-berita penyebaran agama palsu yang semakin berleluasa. Sebagaimana yang berlaku pada sekarang, ramai rakyat Malaysia terpesong dengan mengikuti ajaran Syiah dan Ayapin. Oleh hal yang demikian, kerajaan perlu bertindak pantas dengan menangkap pengasas ajaran ini dan menutup semua tempat-tempat berlakunya ajaran ini disebarkan. Sekian daripada saya. Demikian sudah perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang syariat Islam, tentang isu cabaran Islam. Apa yang saya boleh simpulkan tentang tajuk ini ialah iman yang kuat adalah berdasarkan akidah yang benar. Oleh itu, umat Islam haruslah mendalami konsep akidah Islam supaya dapat mengelakkan diri kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang menyebabkan umat Islam dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sehubungan dengan itu, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan petunjuk sebenar. Apabila kita menerima suatu ajaran yang tidak berlandaskan syariat Islam, antara perkara yang dapat menguatkan akidah adalah dengan perbaiki serta mempernyatkan solat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan beramal soleh. Tambahan pula sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Kahfi, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang bermaksud barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu di dalam ibadahnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini.
Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu daripada saya. Wallahu alam. Saya akhiri program ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.